pendek yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bit-ta'allumi wa innamal hilmu bit-tahallumi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya senya ilmu itu melalui at-ta'allum, melalui belajar. Untuk seseorang itu mendapat ilmu, memahami apa-apa perkara sekalipun, maka cara dia ialah, jalannya ialah dengan belajar. At-ta'allum, ini asas. Nak dapat, dia kena belajar dulu. Walaupun tidak dinafikan, sampai ke satu tahap seseorang itu boleh dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu ilmu walaupun dia tidak belajar. Walaupun dia tidak belajar, dipanggil satu ilmu yang dipanggil kurniaan khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi dia tahu. Contohnya, ada orang yang dia tidak pun belajar menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi tiba-tiba satu hari dia boleh ingat Al-Quran. Dia boleh baca Al-Quran melalui hafalan, tanpa hafal pun. Itu kurniaan khas Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang biasa, ilmu ini akan datang melalui belajar, dan belajar itu pula daripada ahlinya. Nak belajar apa-apa pun lah, tak, bukan sahaja ilmu akhirat kita, agama kita, benda dunia pun nak belajar daripada ahli dia. Kalau tidak belajar daripada ahli dia, kemungkinan untuk salah tu banyak. Boleh jadi, tapi kemungkinan untuk salah itu banyak. Lebih-lebih lagi dalam ilmu yang berkait dengan agama kita, yang berkait dengan akhirat kita. Macam mana nak semayang, macam mana nak bersuci, macam mana nak puasa, nak tunaikan haji. Itu semua perlu kepada ilmu yang dia akan terhasil melalui belajar. Mana kata kalau setakat kita tengok orang ni buat gitu, orang ni buat gini pula, kita akan nampak cara je lah, tapi hakikat sebenar kita tak akan faham, melainkan dengan kita belajar. Dan belajar itu daripada ahlinya, bertanya dengan orang-orang yang tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahla dzikri, yakni orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak tahu, kena tanya orang yang tahu. Kemudian untuk ilmu itu pula kekal dalam diri kita. Untuk ilmu itu kekal dalam diri kita, ilmu itu perlu diamalkan. Ilmu tu perlu diamalkan. Kalau setakat tahu je, tahu, hari ni tahu, esok lupa. Belajar hari ni, bila tidak diamalkan, tidak diulang, maka dihilang. Apa-apa ilmu lah, tak? Orang panggil praktikal. Orang belajar lama-lama, sampai ke satu tahap, habis belajar dia kena praktikal, buat latihan amali. Dia kena buat apa yang dia belajar tu, baru dia dapat faham yang sebenarnya. Kalau teori je kan, teori begini, gini, macam ni,
Kalau orang yang belajar bahagian automotif, oh ni skru ni nama ni, barang nama ni, nak pasang dia macam ni, teori saja. Tapi dia tak turun kepada praktikal tu, memang dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Dia kenal barang, tapi nak buat tak boleh. Sama juga apa-apa yang kita pelajari, maka untuk memelihara ilmu itu, ia perlu diamalkan. Kata ulama, hak ilmu yang kita belajar ni paling kurang semua hidup kita sekali kita amal. Paling kurang tu hukuman. Sebab kat kita hak belajar kan, yang kita belajar ni ada yang fardu, benda yang kena buat, wajib buat, sama ada hari-hari ataupun mingguan ataupun tahunan, bulanan. Ada yang berbentuk sunat, benda yang tidak wajib. Jadi untuk lepaskan kita daripada tuntutan ilmu itu, paling kurang sekali kita amal apa-apa yang kita belajar. Dan sekiranya kita ada apa-apa yang kita tidak faham, maka kita bertanya. Sebab kadang orang belajar ni tak sama kefahaman dia. Dia tak sama. Duduk kelas sama, tapi faham tak sama, lain-lain. Ada orang yang faham banyak, ada yang sikit, ada yang tak faham langsung pun ada. Dia nak boleh faham tu kena tanya. Dan dalam bab ilmu ni, kata ulama, dia tak boleh malu nak tanya. Kena tanya. Kena tanya. Kalau dia malu, maka dia payah nak boleh ilmu. Ulama kata la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan dapat mempelajari sesuatu ilmu itu orang yang malu nak bertanya. Dia ada masalah, dia ada persoalan, tapi dia tak nak tanya. Hidup bisik ke saya dia, tanya ke saya dia ni tak boleh jawab. Satu lagi, wala mustakbirun, orang yang rasa dia pandai. Ni pun tak boleh belajar tak. Ni masuk, duduk je depan tok guru, dia kata tok guru ni biasa je. Habis. Habis. Sebab dia dah tutup awal-awal dah. Dia tutup lah. Ni tak ada. Ni orang nak belajar ni, dia kena jangan ada sifat bangga diri, besar diri. Dia kena rasa saya ni kosong. Walaupun dia dah tahu dah, pernah dengar dah, hafal dah, ingat dah, tapi bila dia belajar, dia kena kosongkan diri dia daripada apa yang dia dah tahu tu. Dia dengar apa yang diberitahu. Dengan cara ni akan bertambah ilmu dia, kefahaman dia. Pasti ada benda yang baru kalau dia dengar betul-betul. Tapi kalau dia rasa tahu belaka dah, dia tak dapat apa-apa. Jadi itu yang dimaksudkan dengan at-ta'allum. Benda yang dipanggil at-ta'allum, masuk belaka dalam tu. Belajarnya, tanyanya, amalnya, semua masuk dalam tu. Barulah ilmu tu betul-betul mantap dalam diri seseorang. Dan seseorang itu belajar ilmu, maksud dia satu je. Kita belajar hebat-hebat, contohnya belajar ilmu agama, belajar hebat-hebat, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tujuan dia tu je, tak ada benda lain lah. Bukan kita belajar supaya kita boleh khabar ke orang, supaya kita boleh mengajar, supaya kita boleh tegur orang. Bukan, itu bukan maksud. Itu bukan maksud. Maksud asal ilmu, tujuan dia untuk diri kita dulu. Diri kita dulu. Kita amal dulu. Kita taat perintah Allah dulu. Kita tinggal larangan Allah dulu. Barulah kita boleh jadi ikutan untuk orang lain. Barulah percakapan kita tu dia ada dia punya kekuatan. Ada dia punya kekuatan.
Kalau kita sendiri tak boleh nak buat, kita nak cakap suruh orang buat, memang payahlah. Memang payah. Ayah tak buat, suruh anak buat, memang anak payah nak buat. Ayah tak buat, suruh saja je. Ni tak ada kekuatan dalam percakapan tu. Jadi kalau yang bercakap itu dibuat, maka percakapan dia itu ada satu kekuatan. Dipanggil ada roh, ada kerohanian dia yang mendorong kepada orang yang mendengar pun dia dapat bahagiannya. Masya-Allah. Adapun menyampaikan, beritahu kepada orang, ini semua dipanggil amanah di dalam ilmu. Amanah di dalam ilmu, bukan maksud ilmu, bukan maksud untuk kita belajar benda tu, tapi dia adalah satu amanah. Bila kita ada, tanggungjawab kita adalah kita kena bagi tahu kepada orang. Itu tanggungjawab. Maksud asal untuk diri kita. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal hilmu bittahallumi, dan hanya senya sifat sabar. Sifat sabar. Sifat sabar ni apa dia? Biasanya sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar menahan kemarahan. Imsakun nafsi an hayajanil ghadabi. Tahan diri daripada orang panggil kemarahan yang meluap-luap ni. Ditahan, sabar. Jadi sabar ini akan terhasil bitahallumi, dengan at-tahallum, belajar sabar. Nak boleh sabar tu dia kena belajar sabar, kena usaha untuk sabar. Yang ni tahan diri daripada dia lepaskan kemarahan dia tu. Ketika kemarahan dia tu membuat-buat ni, nak marah ni, masa tu dia berusaha untuk tahan diri dia. Lama usaha baru dapat sabar tu. Sampai masa jadi apa-apa pun dah tak mari dah perasaan tu. Boleh tahan. Orang kata apa pun tak ada masalah. Kalau peringkat permulaan, dengar sikit je merah lah telinga. Mari dulu naik bulu-bulu roma nak marah. Tapi dia kena at-tahallum. Kena belajar sabar. Kita berusaha untuk tahan kemarahan kita. Ini semua Nabi beritahu pada kita ni supaya kita ni berusaha untuk dapat benda ni. Berusaha untuk dapat. Dan benda ni boleh diusahakan. Bukan kita kata tak apa dia pandai. Tak, semua orang boleh. Tak apalah dia ni gini. Boleh ayah sabar. Tak. Jadi sifat ni boleh diusaha. Sebab tu Nabi sebut ilmu boleh datang melalui belajar, usaha dia. Sabar ni boleh datang melalui kita menahan diri kita, belajar tahan diri daripada melepaskan kemarahan. Tapi nak dapatkan dia kena buat baru boleh dapat. Cakap saja macam saya cakap ni tak jadi lagi. Syarah sedap, tapi tak nak buat tu, nak kena buat juga. Siapa pun lah, siapa pun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'u bi khalilihi falyanzuril mar'u man yukhalilu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya senya seseorang itu mengikut sahabatnya, sahabat baiknya, maka hendaklah seseorang itu lihat siapa yang dia bersahabat, dengan siapa dia bersaing, dia berkawan, dia apa panggil, kawan ni, saing, kawan rapat, sahabat, teman sejati orang panggil. Dia ni
kesan dia kepada rakan sahabat dia ni, kesan dia besar. Sebab tu Nabi kata innamal mar'u bi khalilihi. Seseorang itu kan, hanya akan mengikut sahabat dia. Ikut kawan dia ni. Kawan dia pasal mana? Sebab tabiat manusia ni, bila dia sentiasa, bila dia bersama, duduk sekali sokmo, tabiat tu automatik pindah, masuk secara tak sedar. Sedikit demi sedikit dia ambil. Sampai sama semua. Satu kumpulan duduk kawan, duduk sama-sama, orang panggil sepala. Semua kepala sama je. Cakap benda yang sama, suka pun nak sama, cara memikir sama. Dia beri kesan. Jadi orang yang bersahabat dengan orang yang baik, dengan sahabat yang baik, maka kebaikan sahabat dia tu akan terpindah secara tidak langsung kepada dia. Kita berkawan dengan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang saleh, berkawan orang yang jaga amalan dia, berkawan dengan orang yang taat, semua sifat-sifat kebaikan ni, sifat saleh dia, sifat taat dia akan datang dalam diri kita secara kita tidak sedar. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, yang buruk perangai dia dan macam-macam, maka sedikit demi sedikit, walaupun kita ni baik setara mana pun, bila kita bersama-sama, selalu bersama-sama dengan orang yang tidak baik, dia punya keburukan dia tu sedikit demi sedikit akan ditransfer pada diri kita secara kita tidak sedar. Bahaya sahabat ni. Maka Nabi kata falyanzuril mar'u man yukhalilu. Maka hendaklah seseorang itu lihat siapa yang dia berkawan. Kawan dengan siapa? Kadang kawan ni dia lebih daripada adik-beradik lagi. Dengan adik-beradik pun kita tak boleh begitu rapat, baik. Panggil apa? Best friend. Ni BFF apa orang panggil, best friend forever ke apa. Baik sangat. Dengan keluarga tak begitu. Payah nak ada. Tapi nak dengan semua adik-beradik tak boleh nak buat ke? Adalah dengan seorang dua adik-beradik kita boleh buat gitu. Memang rapat sungguh. Masya-Allah. Jadi dia beri kesan. Sebab tu ulama sebut, kalau nak tahu macam mana agama seseorang tu, kita tengok dengan siapa dia bersaing. Nak tengok agama seseorang tu, tengok dia saing dengan siapa, dia berkawan dengan siapa, dia bersahabat dengan siapa. Nak tahu macam mana perangai si fulan ni, tak payah tanya dia, tak payah kawan dengan dia pun tak apa. Kita kawan dengan saya dia cukup dah. Kita boleh tahu dia ni mana, sahabat dia yang lain ni macam mana. Secara umumnya begitu. Jadi orang yang berhati-hati, orang yang dia nak kebaikan, maka dia akan cari kawan-kawan yang boleh menyebabkan dia ini dekat dengan perintah-perintah Allah. Dekat dengan perintah Allah. Jadi biasa susah nak cari saing gini. Kita nak cari saing yang happy go lucky, gembira je, ceria je, tawa, suka. Biasa orang nak cari gitulah. Orang panggil bawa masuk, kata kena. Jenis senyap, buat amal, sembang sikit-sikit je. Ni kurang sikit orang nak bersaing dengan dia. InsyaAllah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut agama sahabatnya. Dia akan ikut agama tu. Falyanzur ahadukum man yukhalilu.
maka hendaklah salah seorang daripada kamu lihat siapa yang dia berkawan. Masya-Allah. Jadi kita biasa saing-saing ni, kawan-kawan ni biasa remaja. Remaja ke arah dewasa tu. Yang ni masa ni banyak dia punya saing ni, kawan-kawan. Bila dah berkeluarga dikurang sikit, walaupun ada. Ni waktu tu, waktu nak meningkat tu. Masa itulah waktu untuk kita nak semai benda baik dalam diri kita atau benda buruk. Ada ulama kata bila masuk umur 40, maka seseorang tu dia payah dah nak ubah. Kalau dia gitulah. Bukan kata tak boleh ubah, boleh ubah, tapi susah. Melainkan dengan usaha. Dia memang nak berubah, berubah. Kalau tak silap saya dalam kitab-kitab tasawuf disebut begitu. Yang masuk umur 40 ni, biasanya kalau satu orang tu dia jenis suka kepada kebaikan, suka kepada ketaatan, maka dia akan terus kekal istiqamah kebiasaannya. Kalau jenis jauh daripada taat, jauh daripada agama, pun gitu juga. Tapi boleh berubah, boleh. Bukan kata cop lah, tak boleh lah. Boleh berubah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebahagian daripada penyampaian dan ada sihir. Yang ni kata-kata yang keluar daripada mulut kita, daripada lidah kita. Ada orang-orang yang memang lidah dia ni kalau bercakap, habis orang jadi tertarik belaka. Orang akan tertarik dengan sebab cara penyampaian dia tu. Cara penyampaian dia, kefasihan dia, cara dia bermain dengan ayat-ayat dia, dia jadi satu tarikan. Sama ada percakapan itu ke arah kebaikan ataupun percakapan itu ke arah keburukan, samanya. Nabi kata sebahagian daripada bayan, yakni penyampaian, penerangan, khutbah, syarahan, dia ada sihir dia. Dia boleh memukau orang yang ada di hadapan dia sampai boleh ikut. Boleh ikut. Maksud daripada hadis ni, kata ulama, Nabi nak larang kita daripada memberi sesuatu ucapan atas tujuan yang tidak benar, atas tujuan yang batil. Disebabkan percakapan kita itu orang jadi jauh daripada agama, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Cakapan. Kalau dalam bahasa Malaysia ni dia ada cara-cara bercakap yang orang jadi tertarik dengan percakapan tu. Benda yang sama dia dicerita, tapi cara penceritaan dia tu menyebabkan orang jadi tertarik. Itu dia punya sihir dia tu. Macam orang kena sihir, jadi terpukau. Dengar tu dia tercengang. Sama juga dalam syarahan-syarahan, pidato-pidato, dengan kefasihan seseorang itu melontarkan perkataan, jadi orang jadi terpukau. Dahsyat, sedap. Dia jadi nak ikut. Kalau dia cakap dah betul pun kita ikut juga. Dia terpukau tu. Macam orang jual barang lah. Orang jual barang, banyak sihir dia. Jual barang, dia jumpa kita, bagi tahu cerita gini. Kita jadi nak, asal tak mau beli, jadi beli juga. Terkena sihir. Sebab percakapan dia tu
Asal memang nak dengar je, nak tengok je. Pergi dengar ni mai nak beli jadi. Jadi nak pula dapat. Itu percakapan tu. Cara dia bermain kata-kata. Asal usul hadis ni Nabi sebut berkenaan dengan ada dua orang daripada kabilah Banu Tamim. Mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka beri khutbah, mereka bercakap di hadapan Nabi dengan percakapan yang sangat cantik. Dua-dua ni hebat, dua-dua bercakap. Kemudian salah seorang daripada dia beritahu kepada Nabi SAW dengan penuh bangga. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni ketua dalam Banu Tamim. Aku ni orang yang ditaati. Kalau aku cakap apa-apa, orang akan terima belaka. Aku halang mereka daripada kezaliman. Aku ambil untuk mereka hak-hak mereka, beri kepada mereka. Lepas tu dia pun bagi tahu, sahabat saya ni tahu apa yang saya kata ni. Tiba-tiba saya ni kata, bagi tahu pada Nabi, dia ni bukan orang yang ketua, bukan orang baik. Dia ni orang yang kuat musuh dalam kaum. Kedekut. Hak kata orang dengar belaka cakap dia tu, hak sampai di telinga dia je gitu. Hakikatnya tak gitu. Maka orang ni dia marahlah. Dia kata, sebenarnya mu tahu lebih daripada tu lagi. Kamu cakap gitu tu sebab deki. Saya dia seorang lagi. Maka kawan dia kata aku nak deki. Dia kata, demi Allah, kamu ni pak saudara orang yang tidak baik, orang yang tercela. Ada harta pun baru lagi. Bila masa jadi ketuanya, baru je boleh harta. Kawan kaya pun. Lepas tu kedekut pula. Lepas tu ayah pun orang yang dia kata ahmaqul walid. Ayah ni orang yang bodoh. Jadi orang, tapi dalam bahasa Arab dengan menggunakan perkataan yang kalau kita faham bahasa Arab, dia rasa sedap lah. Ayat dia cakap tu sedap. Di hadapan Nabi. Dan dia beritahu, wahai Rasulullah, hak tadi saya cakap tu tak betul, tapi hak ni betul. Hak mula-mula tadi cakap tipu, hak ni betul. Yang kali kedua ni saya tak nipu. Memang gitu. Dia ni kedekut. Ayah dia orang bodoh. Pak cik dia orang yang dicela. Lepas tu dia kata lagi, aku ni kalau aku suka, aku akan cakap apa yang baik aku tahu. Semua kebaikan aku akan cerita belaka. Tapi kalau aku tengah marah, semua benda yang buruk aku cerita. Jadi beritahu Nabi, hak buruk-buruk aku cerita, hak ni hak betul ni, bukan tipu. Tapi dengan cara dalam bahasa Arab yang sedap. Maka Nabi pun bagi tahu pada waktu tu, Nabi sabda, inna minal bayani lasihran. Disebabkan ayat-ayat dia yang bagus, yang sedap ni, dia menyebabkan orang jadi percaya. Orang jadi percaya. Nabi kata, sesungguhnya sebahagian daripada bayan, penyampaian, pidato, syarahan ada sihir. Insya-Allah. Jadi setiap orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kefasihan untuk bercakap, maka sebaiknya lah digunakan percakapan dia itu untuk tarik orang datang kepada agama, bawa orang dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemahiran dia tu, kemahiran bercakap dia tu, digunakan untuk mendekatkan hamba-hamba Allah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis ni mengenai kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah madinatul ilmi, bandar ilmu, bandar ilmu, dan Ali adalah pintunya. Jadi siapa nak dapat ilmu daripada aku, maka dia kena lalu Sayyidina Ali. Nak masuk, kena masuk ke pintu, barulah dia boleh sampai kepada bandar tu. Nabi kata, aku adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Ini adalah satu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi kemuliaan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Betapa Sayyidina Ali ini Allah Taala muliakan dia dengan ilmu. Allah Taala muliakan dengan ilmu. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya kepada dia tentang sesuatu masalah, dia kata, kamu pergi tanya Sayyidina Ali. Kamu pergi tanya Sayyidina Ali. Sebab mereka yakin apa yang Nabi bagi tahu tu betul. Walaupun orang kata, tak, saya nak dengar daripada kamu. Dia kata, kamu tak tahu ke Nabi kata macam mana kepada Sayyidina Ali? Gitu dia jawab. So pergi jumpa Sayyidina Ali, tunggu apa yang Sayyidina Ali bagi tahu. Satu riwayat ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah ni Allah Ta'ala bahagikan kepada 10 bahagian. Allah Ta'ala bahagikan hikmah kepada 10 bahagian. 9 bahagian Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 9 bahagian. 1 lagi Allah Ta'ala beri kepada orang ramai, kongsi. 9 untuk Sayyidina Ali, 1 untuk orang lain, kongsi. Nak bagi tahu tingginya ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah. Sebab tu banyak hadis-hadis yang kelebihan, hadis-hadis yang menceritakan kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga ada satu golongan manusia dalam dunia ni yang mereka ni sangat-sangat taksub kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab ada hadis-hadis Nabi yang menjurus kepada itu, sehingga menyebabkan mereka ini mengutamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan yang lebih teruk lagi, mereka menafikan kemuliaan sahabat-sahabat yang lain, hanya Sayyidina Ali je, orang lain tak ada. Itu golongan Syiah. Mereka ni memang dia punya ta'assub dia dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Syiah ni dia ada banyak pecahan dia. Yang ekstrim ataupun yang paling kuat dipanggil Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ni Syiah yang majoriti terbesar lah. Mereka ni sangat-sangat mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau sahabat-sahabat lain semua habis di kafe gitu je, tak tinggal Sayyidina Ali je. Masya-Allah. Tapi kita tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka untuk bersahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. So isyak lagi. Seminit lagi. InsyaAllah cukup dulu untuk malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.